Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So far aku nak minta maaf sangat sebab aku dah lama, dah seminggu aku tak post apa-apa video. So hari ni aku ada ilham nak buat video tentang dia. Sebenarnya apa, aku just busy sebab aku ada buat niaga sikit and aku dok buat research pasal kisah ni. So jom kita start. So dalam 5 hari lepas ada seorang uncle ni, dia cerita dekat aku. Nama dia Uncle Remy tau. So kisah dia ni, dia banyak gila kisah-kisah seram atau pengalaman seram dia dekat set penggambaran tau. Which is dia ni dulu dia cameraman dalam era tahun 80-an lah, lama-lama punya cameraman. And tiap-tiap kali penggambaran, tiap-tiap kali syuting mesti ada kisah-kisah yang tersendiri tau. So dalam banyak-banyak kisah yang dia cerita kat aku berminat gila dengan satu kisah ni. Dia kisah tu dekat kampung Sungai, dekat Sungai Lembing, Pahang. Mesti korang tertanya kan, kenapa aku pilih and aku interested sangat dekat Sungai Lembing ni. Okay, macam ni. Sungai Lembing ni adalah satu historical place tau. And memang dia tempat terkenal. Okay, aku akan bacakan sikit tentang sejarah ringkas dia, okay? Alright. Pada tahun 1920 hingga 1950, Sungai Lembing menjadi pengeluar biji timah utama negeri Pahang Darul Makmur. Pelumbungan biji timah Sungai Lembing dijalankan oleh Pahang Consolidated Company Limited. Teknik pelumbungan bawah tanah dengan membina terowong lebih sesuai kerana bantuannya agak keras untuk membina lubang terowong. Pekerjanya terdiri daripada Inggeris, Melayu dan Cina. Pusat lombong biji timah ini mencapai kegemilangan sekitar tahun 1940-an dan 1950-an kerana ketika itu adalah lokasi lombong biji timah bawah tanah terbesar di dunia. Lombong itu ditutup pada tahun 1986 kerana kos operasinya yang tinggi dan kejatuhan harga biji timah dan banyak perak. Alright, so dalam sejarah dia ni memang Sungai Lembing adalah satu tempat yang terkenal dan terkaya pada zaman dulu. And yang membuatkan aku lebih interested sebab dekat Sungai Lembing ni dia ada perkampungan orang-orang British tau. Okay, so tim production ni semua dia orang dapat ada satu rumah banglo peninggalan British, banglo yang dah lama tinggal, dah berpuluh-puluh tahun tinggal. And seminggu sebelum diorang shoot, diorang terpaksa kemaskan rumah tu tau. Sebab rumah tu memang semak gila. Right, kebiasaan syuting, tak kira lah syuting filem ke, syuting episod ke, cerita episod ke ataupun telemovie, mesti kadang-kadang daripada pagi sampai tengah malam. Kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi tau. So Uncle Remy ni dia jenis macam tak boleh, macam merasa rimas kalau tak mandi-mandi tau. Time first day Uncle Remy shooting ni, dia adalah ajak kawan-kawan dia dekat set untuk teman dia balik rumah banglo kosong tu. Dia just nak mandi je kan. Tapi seorang pun tak nak teman weh. Kalau aku jadi Uncle Remy ni, even macam mana aku tetap paksa siapa teman aku, walaupun 2-3 orang tak apa weh. Tapi sebab apa tau? Sebab jalan daripada tempat lokasi syuting tu nak pergi ke rumah banglo kosong tu dalam 7 ke 80 meter macam tu daripada tempat syuting tu. Kau bayangkan, dia bukan jalan yang macam terang-derang, rumah kiri kanan. Tak. Jalan tu macam jalan ulu kampung. Ulu kampung macam besar juga sikit kan. And tanah merah, kiri kanan semua semak weh. Semak samun. And Uncle Remy ni cerita dekat area situ ada 2-3 batang pokok yang besar, pokok tembusu. And pokok tu memang menyeramkan weh, pokok tu memang creepy gila tau. Uncle Remy ni pun kan, dia ni pun cekal juga hati dia, keras juga, kental juga hati dia. Sebab apa? Sebab dia boleh hadap seorang-seorang daripada tempat shoot sampai ke rumah banglo kosong tu, seorang-seorang. Dalam keadaan gelap, gelita, semak, jalan kecil. Kau bayangkan benda tu macam aku kalau jadi dia pun aku tak boleh tau hadap seorang-seorang. Aku kena ajak orang teman juga. So time dia on the way sampai ke rumah banglo tu, dia dah naik tangga kat rumah banglo kosong tu. Okay, rumah banglo kosong tu dia rumah kayu tau. Rumah British yang lama, rumah kayu.
So di rumah dia bahagian atas, dia kena naik tangga lah. Tuan dia naik tangga tu, apa ni, tadi dia dengar bunyi-bunyi cekerik dekat hutan, dekat semak orang dia kan. Tiba-tiba hilang. Tahu sebab apa guys? Sebab dia dipeluk oleh something yang terlampau kuat tau. Terlampau kuat sampai dia tak boleh gerak apa-apa. And telinga dia hanya dengar bunyi yang berdesing je tau. Desing yang terlampau kuat. And mata dia tak nampak apa-apa dah. Dia dah tak nampak apa-apa. Dia macam lihat dekat tempat lain tau. Masa aku dah gelap. And dia just dengar berdesing ke telinga dia yang terlampau kuat. Bukan ni no. Terlampau kuat sangat. Dia pun tak boleh kata nak macam mana terlampau kuat tu. So dia pun panik. And dia macam time tu dia teringat ayat Quran yang dia hafal kan. So dia baca dalam 2 minit macam tu. Baru dia tiba-tiba macam bila meletup. Boom. Macam benda tu lepas secara mengejut. Zup. So nak jadikan cerita, ada seorang datuk ni, dia izinkan production untuk syuting dekat dalam satu rumah banglo dia. Rumah banglo ni pun salah satu rumah banglo yang ditinggalkan oleh British. Tapi dia dah renovate balik. Means dia dah renovate semua benda. And dia jadikan rumah tu sebagai rumah persinggahan dia. So satu malam tu diorang ni shooting tentang satu cerita seram berkenaan dengan saka tau. Macam dalam scene kali ni dia ada seorang pelakon perempuan and seorang baby. Diorang tengah tidur dekat dalam satu bilik dekat bilik atas lah, dekat tingkat atas. So Uncle Remy ni dia shoot kamera daripada bawah tau. So bila director kata action je, Uncle Remy terus shoot naik ke atas. Seolah-olah macam ada satu jin yang tengah mencari sesuatu tau. So bila Uncle Remy ni roll kamera naik ke atas, lepas tu dia masuk dalam bilik. So dalam bilik dia tembus pintu lah, So bila kamera tu masuk je, seolah-olah macam kamera tu pandang ke arah sudut sana sini macam jin tu tengah mencari lah. So dia nampak je perempuan tu, dia terus terjah perempuan tu. Dia terjah ke, perempuan tu menjerit. Menjerit kan. Time perempuan tu menjerit, tiba-tiba semua orang dekat set tu dengar 5 atau 6 ekor anjing dekat maybe jarak dalam 40 meter, dalam 100 meter macam tu menyalak yang terlampau kuat. So standard kalau shooting dalam satu scene tak memang banyak take tau. Maksud aku dalam satu babak tu paling banyak pun lah, macam aku shoot dulu kan, paling banyak pun dalam 11 ataupun 12 take macam tu tau. So memang bukan sekali terus print, tak, dia mesti akan ulang-ulang balik tau, mesti nak sampai perfect. And guys, kalau korang nak tahu yang pasal 5-6 ekor anjing yang menyalak time scene perempuan jerit tu, anjing-anjing ni dia dekat ada satu rumah banglo besar yang kosong, dah lama tinggal juga. Dia lokasi jarak rumah banglo tu dengan lokasi set ni dalam 100 meter macam tu tau. And rumah banglo tu sekarang adalah Museum Sungai Lembing. Sekarang ni adalah Museum Sungai Lembing. And tak adalah macam buruk macam dulu, dia dah memang cantik lah, dia dah renovate. So pada siapa yang duduk Sungai Lembing, aku minta maaf kalau ada tersilap cakap pasal sejarah tempat you all. And memang insyaAllah kalau habis lockdown ni ada rezeki, aku nak try buat vlog kat sana. Maksud aku tak adalah aku macam nak buat paranormal, aku just macam nak explore tempat-tempat dekat Sungai Lembing tu. Tempat-tempat yang best lah, macam air terjun Sungai Lembing, lepas tu Museum Sungai Lembing, tempat bersejarah dekat sana. So thanks for watching guys, aku harap korang dapat support aku. And siapa yang nak share korang punya kisah-kisah seram dekat aku, korang boleh share dekat DM IG aku tau.